Dalam video ni saya nak tunjukkan apakah kelebihan vacuum Dyson dan kenapa orang spend mahal-mahal untuk beli vacuum Dyson sedangkan dia bukanlah vacuum yang paling kuat berbanding vacuum-vacuum cordless yang lain. Sebab at the end of the day bukannya kita nak beli vacuum yang paling kuat dan bateri paling tahan lama, tapi kita nak buat kerja kita iaitu kerja mengemas rumah, membuang habuk kat lantai. As long as benda ni boleh buat dengan cepat dan efisien, itu saja yang kita nak. Dalam video ni saya nak share benda yang paling interesting dekat vacuum Dyson ni. Dan in fact semua vacuum-vacuum Dyson yang model-model lain selain daripada V8 ni pun guna prinsipal yang sama, iaitu dia menggunakan cyclone untuk mengasingkan habuk-habuk halus. Berbanding vacuum-vacuum lain yang tak gunakan cyclone teknologi ni, dia punya habuk halus tu akan terus pergi kepada filter yang menyebabkan filter tu cepat kotor. Bila filter tu cepat kotor, suction power akan berkurangan dan juga dia akan impact performance bateri korang. Lepas 2-3 kali pakai, adalah power semakin lemah dan juga bateri pun daripada tahan 40 minit jadi tahan 20 minit je. Walaupun korang baru je kosongkan tangki dia. Dekat sini yang saya nampak macam mana Dyson mengatasi masalah ni dengan menggunakan teknologi cyclone. Cyclone yang saya maksudkan ni bukanlah yang korang nampak sampah dalam tangki tu berpusing-pusing. Memang nampak cool, tapi benda ni bukan benda yang unik kepada vacuum Dyson saja. Tapi apa yang unik adalah cyclone dekat atas kepala dia ni. First time saya tengok vacuum Dyson punya design kat kepala ni nampak macam oh ni gimmick ni, bukannya ada apa pun kat dalam tu. Tapi saya silap. Kenapa saya jadi curious sangat dengan teknologi ni? Sebab bila saya dah guna vacuum ni untuk beberapa hari dan beberapa kali tangki dikosongkan, saya dapati filter ni tak kotor langsung macam vacuum-vacuum yang sebelum ni saya pernah pakai. Curiosity saya membuat-buat, jadi saya buat research online dan saya dapati teknologi yang digunakan ni sangat interesting. Apa yang saya nak kongsikan dalam video ni adalah agak teknikal. Kalau korang nak tengok pengalaman saya menggunakan vacuum Dyson V8 ni dalam rumah apartmen yang bersaiz 850 square feet ni, korang boleh subscribe sebab saya plan untuk buat video macam tu. Spoiler alert, yes. Bagi saya, vacuum Dyson V8 ni boleh jadi vacuum utama untuk vacuum seluruh rumah saiz macam saya ni. In fact, dia buat kerja lebih baik daripada vacuum traditional corded Panasonic 1500 watt saya ni. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana vacuum-vacuum yang kebanyakan ni berfungsi. First, kita cabut tangki dia. Yang bahagian bawah ni adalah dia punya bahagian motor. Yang ini pula bahagian bin dia ataupun saya panggil tadi tangki. Ini adalah tempat di mana dia collect semua habuk-habuk. Jom kita cabut filter dia. Angin yang disedut oleh motor dan kipas tu akan melalui filter ni. Dan sampah besar ataupun yang kecil akan semua tersangkut dekat filter ni. Yang atas ni adalah metal mesh yang dia akan perangkap habuk-habuk yang lebih besar. Yang bawah ni pula adalah filter yang lebih rapat. Ini bermakna habuk-habuk halus yang terlepas daripada filter besi tu akan tersangkut dekat sini. Jadi bila korang dah start nampak habuk-habuk berkumpul dekat filter ni, ini bermakna laluan udara dah semakin sempit dan ini menyebabkan suction akan semakin lemah dan motor akanlah lebih bekerja keras untuk menghasilkan suction. Untuk vacuum-vacuum yang menggunakan design yang sama macam ni, dia hanya memerlukan beberapa kali vacuum sahaja dah kita boleh nampak habuk-habuk dah terkumpul dekat filter ni. Jadi selepas 4-5 kali vacuum, korang penuhkan tangki dan korang kosongkan tangki, korang akan dapati power suction tu semakin berkurangan. Dan pada waktu tu, korang perlu buka filter ni dan korang kena cuci filter ni. Lagi kerap korang kena cuci filter ni, sebenarnya lebih inconvenience kepada pengguna. Inilah benda yang kita selalu tak sedar tentang kelemahan-kelemahan vacuum-vacuum macam ni. Yang kita nampak hanyalah, oh senang je kita nak kosongkan tangki dia. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana Dyson engineer design vacuum cleaner diorang untuk mengatasi masalah-masalah tadi tu. Piece yang saya pegang ni adalah cyclone. Macam vacuum tadi, habuk-habuk yang besar akan difilter menggunakan metal mesh tu. Habuk-habuk halus yang terlepas daripada metal mesh tu akan melalui cyclone ni dan dia akan patah balik kepada tangki tanpa pergi kepada fabrik ataupun filter yang warna biru ni. Ini bukan bermakna 100% daripada habuk-habuk halus tu akan difilter oleh cyclone ni. Peratusan yang terlepas tu adalah jauh lebih sedikit dan Dyson recommend untuk basuh hanya sebulan sekali sahaja. Ini bermakna airflow tu lebih konsisten dan lancar untuk masa yang lebih lama berbanding dengan vacuum-vacuum lain. Dekat sini korang boleh tengok bin dia yang ada penuh dengan sampah. Bahagian luar tu adalah bahagian sampah-sampah besar dan bahagian yang tengah tu adalah bahagian bawah cyclone tu, di mana yang ada dalam tu hanyalah habuk-habuk yang sangat halus. Dekat sini saya nak cuba asingkan kandungan dalam chamber luar tu dan juga dalam chamber cyclone tu.
Dekat lubang ni sebenarnya kita boleh nampak bahagian bawah kon-kon cyclone tu. Jadi inilah hasil kerja cyclone tu. Habuk-habuk ni kalau tak kena cyclone tu dah berada dekat filter vacuum tu. Interesting macam mana diorang boleh extract habuk-habuk halus ni tanpa perlu menghalang airflow vacuum. Daripada website Dyson kita boleh tengok dekat mana kedudukan cyclone tu. By the way, dekat belakang kipas motor tu ada juga filter lagi satu untuk memastikan udara yang dikeluarkan oleh vacuum ni adalah udara yang lebih bersih. Ini saya keluarkan remaining habuk-habuk yang besar yang ada dalam tangki tu juga. Dalam penggunaan biasa, kita hanya perlu tarik tab merah tu untuk buang semua habuk ni ke dalam tong sampah. By the way, semua habuk yang dekat atas kertas ni hanya datang daripada satu kapet sahaja. Vacuum besar saya yang pakai kabel 1500 watt tak tentu boleh dapat hasil macam ni sebab dia tak ada motorized brush head. Hasil ni datang daripada brush head dan setting power yang rendah. Sebelum saya kena kecam, saya tak pernah vacuum langsung kapet ni. Saya vacuum guna corded vacuum cleaner ni, tapi habuk-habuk yang korang nampak ni adalah habuk-habuk yang termendap dalam celah-celah fiber kapet tu. Dengan motorized cleaner head ni lah yang membantu habuk-habuk tu keluar dan kita tak boleh harapkan dengan suction yang kuat sahaja. Dalam next video, saya akan kongsi lebih lanjut tentang performance mesin ni. Sekarang saya nak lukis macam mana cyclone dalam mesin vacuum ni berfungsi. Daripada cleaner head tu akan disedut habuk-habuk bersama udara masuk ke dalam kon ni. Tapi sebelum ke kon ni adalah of course habuk-habuk besar akan tersangkut dekat metal mesh tadi tu. Dan udara disedut naik ke atas straw ni. Untuk benda-benda partikel yang lebih besar iaitu habuk-habuk itu, dia akan terlekat dekat dinding sewaktu dia berpusing dekat dalam kon tu. Dan sebelum dikeluarkan daripada kon ni melalui yang kita nampak macam straw tu, dia akan lalu dekat filter yang warna biru sebelum sampai ke motor. Dan angin belakang motor tu pula akan difilter sekali lagi untuk memastikan udara dalam rumah kita bersih. Interesting kan? So, itu saja untuk video untuk kali ini. Saya harap video ini dapat membantu dari segi pemahaman, terutamanya tentang pemahaman bahawa lagi kuat, lagi bagus. Sebenarnya banyak lagi teknologi yang kita boleh cakap yang membuktikan bahawa suction power tu bukanlah segala-galanya. Stay tune dengan subscribe dan tekan loceng untuk tahu lebih lanjut tentang vacuum Dyson ni. Sekian, terima kasih.